Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhi wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijawdatil hifzi wal ilmi warzuqna al hikmata wa sabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu meneruskan pembacaan kita Al-Hikam susunan Al-Alim Al-Allamatu Al-Arifu Billah Syekh Ibn Atta'illahi As-Sakandari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini masih lagi di bawah tajuk iaitu kata-kata hikmah yang ke-55 ataupun di bawah tajuk zuhud membanyakkan amal. Zuhud membanyakkan amal. Zuhud ni dia membanyakkan amal, adapun cinta kepada dunia mengurangkan amalan. Az-zuhdu yuksirul amala war-raghbatu fid dunya tuqilluluhu. Adapun zuhud di dunia ini membanyakkan amalan, manakala gemar kepada dunia dia mengurangkan amalan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ma qalla 'amal baraza min qalbin zahidin wala kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Ma qalla, tidak dapat dianggap sedikit amalan perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas, walaupun sedikit tetapi ikhlas dalam keadaan hati ini tidak cenderung kepada dunia, mengharapkan rahmat Allah dan keampunan Allah, maka di sisi Allah ianya banyak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'atin. Rawahu Abdul Razzaq fi musannafihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun, amalan yang sedikit, fi sunnatin, tapi berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun sedikit kita buat, tapi itu memang sunnah Nabi. Lepas salat kita berzikir subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar. Nampak sedikit, tapi dia adalah sunnah. Khairun, itu adalah lebih baik min amalin kasirin fi bid'atin, daripada amal yang banyak tapi bid'ah dan tidak bersumberkan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang tidak ada rujukan dan sumber yang sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun banyak tapi tak ada beri manfaat. Manakala wala kasura amalun,
dan tidak dikira banyaknya amalan baraza min qalbin raghibin, yang datang daripada seorang yang gemarkan kepada dunia, mana yang tidak ikhlas mengharapkan habuan dunia, bukan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sambungannya pada hari ini, seorang yang soleh, belah bawah tu, betul? Ha? Abu Sulaiman. Habis. Abu Sulaiman Ad-Darani. Situ. Bawah dia. Ya. Seorang yang soleh mengeluh kepada Abu Abdullah Al-Qurashi, seorang ulama yang alim di kalangan ulama tasawuf pada pengajian yang lepas, iaitu Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala telah bertanya kepada Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi seorang ulama yang alim dalam ilmu tasawuf, ianya dari sudut susunan zikirnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala, iaitu beliau dari sudut susunan ilmu zikirnya mengambil daripada Daud At-Tai, daripada Hasan, daripada Habib Al-Ajami mengambil zikir daripada Imam Hasan Al-Basri, kemudian Imam Hasan Al-Basri daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi susunan silsilah pengajian Ma'ruf Al-Karhi di sudut mentarbiyahan diri ia hampir. Oleh sebab itu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala telah bertanya kepada Ma'ruf Al-Karhi, kerana beliau di antara ulama yang alim dan di sudut silsilah tarbiyahnya begitu hampir dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas. Pada hari ini diriwayatkan kisah seorang yang saleh telah bertanya kepada seorang yang saleh mengeluh kepada Abu Abdullah Al-Qurashi rahimahullah ta'ala bahawa ia telah berbuat berbagai-bagai amal kebajikan. Dia ni telah banyak melakukan amalan macam-macam dia buat. Orang suruh semayang, dia semayang dah. Suruh puasa, dia puasa. Bersedekah, dia sedekah. Berzikir, dia berzikir. Selawat banyak, ia selawat. Berselawat banyak, ia berselawat. Dia takjub bila tengok ada seorang ustaz ni, dia selawat je kalah semua bomo-bomo dukun-dukun masyhur di Indonesia sekarang ni. Ustaz Ujang Bustami, Ustaz Bustami, sehingga orang banyak bagi komentar. Dia dengan selawat je terpelanting semua dukun-dukun ni, dukun seorang yang masih muda. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sampai Ustaz Abdul Samad pun bagi komentar, adakah benar dengan selawat Ujang Bustami ini boleh mengalahkan semua bomo-bomo dan dukun-dukun ni? Ada yang mengatakan bahawa kerana dia berselawat, dia terbiahkan berniat nak lawan dukun, Allah bagilah. Dia selawat tu untuk apa? Untuk lawan dukun. Jadi Allah berikan dengan di atas riadah dia. Hakikat sebenar dia dengan Allah begitu. Tapi bacaannya baik. Dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, inna fi khalqis samawati wal ard. Sama ada dia pakai khadam tak pakai khadam, dia dengan Allah. Tapi Habib amat bergembira
Kerana Ustaz Ujang Bostami telah menunjukkan bahawa keberkatan selawat, sehingga ramai di antara habib-habib pergi ziarah kerana Ustaz Ujang Bostami telah menunjukkan kepada masyarakat begitu mana manfaatnya selawat. Habis tuan dukun ni pergi cucuk dengan sihirkan dia, tak pelanting semua. Dia Allahumma salli ala Muhammad, terus panas orang. Mungkin keikhlasan dia, kerana dia banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga banyak berpuasa. Itu dia dengan kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Nak menunjukkan bahawa selawat ini kalau di atas niat kita. Kalau niat kita nak murah rezeki, Allah bagi murah rezeki. Kalau nak dapat pahala sahaja, Allah berikan pahala. Tapi siapa nak jadi bomo, dia jadi bomo. Dia jadi bomo. Selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana susunan keturunan Ustaz Ujang Bostami ini dia sampai kepada sunan. Mungkin keberkatan kan. Ada orang keturunan dia memang pakar lagu. Pakar lagu Quran. Daripada kecil-kecil anak dia pun boleh belajar. Kita ni tak boleh sebab kita bukan keturunan. Orang ni ada keturunan, contohnya pakar urut. Keturunan ni memang kaku. Cucu-cucu dia pun pandai. Pegang je dua orang. Sihat. Kita darah sampai biru-biru kan. Sampai biru. Lebam-lebam. Tak elok-elok, dia pegangnya dah balik. Kerana Allah berikan dia sudut silsilahnya, doanya makbul begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab ini, seorang lelaki ni mengadu, dia kata dah banyaklah amalan saya begitu teruja melihat Ustaz Ujang Bostami dengan selawatnya, tak pelantin semua dukun-dukun ni. Habis bomo-bomo semua. Habis bomo-bomo. Dia keluarkan benda yang orang sihir paku, jarum, dia selawat je Allahumma salli ala Muhammad, terkeluar paku. Saya berselawat tak sampai seperti Ujang Bostami. Contohnya lah. Orang ni pula dengan zikir hizib. Hizib. Saya dah cuba dengan hizib pun tak dapat juga. Apa sebab saya tak dapat kemanisan beribadat kepada Allah? Itu soalan dia. Dia kata macam-macam dia beribadat tapi tidak merasakan kelazatan amal kebajikan, tidak merasakan halawah, wala yajidu halawatan fi qalbihi, tidak merasakan kemanisan ibadat itu di dalam hati. Dia tak ada merasakan kemanisan di dalam hatinya. Apa jawapannya? Faqala, maka jawab Abu Abdullah Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala, jawapannya li'anna indaka binta iblis wahiyya ad-dunya wala budda lil abi an yazura ibnatahu fi baitiha wa huwa qalbuka. Jawapannya, kerana engkau masih memelihara putri iblis. Macam mana kau nak lazat? Sebab kamu masih lagi menjaga putri iblis. Apa dia putri iblis tu? Iaitu kesenangan dunia. Ataupun disebut dalam bahasa Arab wahiyya dunia saja, iaitu dunia itu masih bertapak dalam diri kamu. Dan lazimnya ayah itu sentiasa berziarah kepada putri dia. Kalau putrinya ada dalam hati kamu, maka bapa dia akan pergi melawat anak perempuan dia, yang mana anak perempuan dia berada di dalam hati kamu. Oleh sebab itulah kamu tidak akan mendapatkan kelazatan, sebab masih lagi ada dunia dalam hati kamu. Kalau dunia ini masih lagi ada dalam hati, maka tidak akan merasakan kelazatan beribadat kepada Allah. Ingat ini macam-macam. Maka tidak akan mendapatkan kelazatan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut oleh Syekh Abdullah Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah ta'ala. Begitu juga Nabi Allah Isa bin Maryam.
Satu hari lalu di hadapan lelaki yang sedang tidur. Wan nasu yata'abbadun. Contohnya di dalam masjid kan, ada seorang lelaki ni tidur, orang lain ni baca Quran, yang berzikir, ada semayang dalam masjid, dalam rumah ibadat. Faqala lahu Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa bertanya kepada orang lelaki yang tidur ni. Dia tengok lelaki tidur, orang lain semua semayang, berzikir, mengikut amalan zaman Nabi Allah Isa bin Maryam. Nabi Allah Isa pun gerakkan dia, qum, bangun, beribadat sama-sama orang ni. Faqala ta'abbatu ya ruhallah, hamba Allah yang tidur tadi, dia jaga, sebenarnya saya dah beribadat dah, saya dah beribadat. Wahai Nabi Allah, ruh Allah, Nabi Allah Isa bin Maryam. Faqala lahu, Nabi Allah Isa bertanya, wa ma ibadatuka, ibadat apa kau tidur? Mana ibadat kamu? Kau tidur je. Qala taraktud dunya li ahliha, ibadat aku, sesungguhnya aku telah meninggalkan dunia daripada ahlinya. Meninggalkan dunia. Kalau beribadat kerana nak power, apa tu? Kalau kita zikir ku Allah banyak-banyak, oh nanti boleh lawan. Kalau zikir selawat banyak, nanti dimurahkan rezeki. Selawat ni kerana Allah ke kerana murah rezeki? Dunia. Dia banyak selawat banyak ni apa? Supaya dapat mimpi Nabi. Amallah selawat ini, nescaya kamu akan dapat bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pandang kita selawat ni kerana nak mimpi ke kerana Allah. Oleh sebab itu dalam ilmu tarikat, kita tak ada hendak apa-apa habuan. Kalau Allah nak beri, itu adalah pemberian pada Allah, itu yang dinamakan karamah. Itulah dinamakan karamah, kemuliaan yang Allah beri. Allah beri, alhamdulillah. Tapi bukan daripada awal dipasangkan niat begitu. Barangkali orang ni semayang banyak, nampak alam ghaib, nampak terbang sana, terbang sini, terbang sana. Ada orang amal, contohnya beli kitab Parti Rahsia Tok Perdana. Takkan kitab Parti Rahsia daripada awal menceritakan nama Allah, ada 3,000 nama Allah. Ada 3,000 nama Allah. Dia uraikan 1,000 ada di sisi Allah, 1,000 di sisi para malaikat. Last kali dia sebut iaitu 99 dalam Quran. Tak cukup 1,000 lagi, 999. Satu lagi di sisi Allah, iaitu Al-Ismul Azam, hanya Allah saja yang tahu. Barang siapa membaca 3,000 nama Allah, maka merangkumilah semua nama Allah. Dan 3,000 nama Allah ini terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tok Perdana pun hurailah dalam mukaddimah kitab Parti Rahsia. Parti Rahsia ni ada orang Melaka terjemah, tetapi saya pun tak tahu siapa dia. Kalau kita cari dalam web, ada di negeri Melaka, sama ada dia orang Melaka ataupun orang berhijrah ke Melaka. Kitab Parti Rahsia, dia siap lagi dengan harga. Asalnya kitab Melayu, dikerang oleh Tok Perdana. Tok Perdana ni anak murid pada Syekh Ahmad Patani. Ketika mana sampai ke Jabal Tursina, maksudnya maka lalu sampai ke Jabal Tursina, 3 orang, Syekh Ahmad Patani, Tok Perdana, kemudian Tok Kenali. Tok Kenali. Bila sampai ke Jabal Tursina, sebab datang daripada Mekah, pergi terus ziarah Jabal Tursina, naik Jabal Tursina, naik macam sejuk tempat tu. Sejuk. Jabal Tursina kalau musim sejuk, beku kita. Naik Jabal Tursina, Syekh Ahmad Patani tanya, kamu nak jadi apa? Niatkan sini, tempat mustajabnya doa.
Dia kata saya nak jadi Perdana Menteri. Saya nak jadi Perdana Menteri itu. Baliklah. Doa kamu sudah makbul. Permintaan kamu telah dimustajabkan oleh Allah. Balik Kelantan. Balik Kelantan, kebetulan puteri raja diculik oleh Siam. Tok Perdana ni kata aku boleh. Kalau saya dapat, saya bukan nak kahwin dengan puteri, tapi saya nak jadi Perdana Menteri. Saya nak jadi Perdana Menteri. Orang lain semua tak boleh. Nak lawan sihir ni. Tapi sekelip mata dia boleh bawa balik. Sekelip mata. Doa ni dimustajabkan. Orang alim. Tok Perdana. Orang masyhur dengan sebut Tok Perdana. Cucu dia seorang pensyarah di UTM sekarang ni, profesor, seorang perempuan. Saya cerita kitab, dia kata ni tu saya ni, ni tu. Saya kata siapa yang ada menyimpan semua kitab dia rupa banyak, kitab dia banyak. Dan siapakah yang mendapat ijazah daripada tok dia? Ada yang mendapat Tok Perdana, dia menggabungkan semua pun boleh. Silat niat, jadi beramal ayat kursi kerana nak khadam, beramal ayat suratul ikhlas kerana nak khadam, beramal dengan surah Fatihah. Betul. Khadam ni begitu banyak yang dia kata yang menjaga nama Allah. Contohnya, masa saya duduk di Bagan Datuk dulu, ustaz saya ni dia amal Asmaul Husna. Orang jauh, orang Jawa, lebih daripada Ustaz Ujang Bustami lah. Tapi kira-kira Pak Kiai Asmaul Husna. Jadi ada seorang anak ambil Asmaul Husna, saya tak ambil sebab dia berat. Dengan Pak Kiai tiga ni tak boleh makan benda lain. Makan lempeng. Mana tak jadi ilmu ni, orang Jawa punya amalan makan lempeng. Kawan saya ni memang ambil Asmaul Husna dengan Pak Kiai. Dia pun zaman dahulu bertengah naik basikal, jadi 8, dua-dua. Besok dia tukar, dia Asmaul Husna ni bengkok 8, jadi 8. Dia jumpa Pak Kiai, Allah yarhamuh. Kenapa? Dia kata, kamu baca Asmaul Husna ketika naik basikal? Dia kata, memanglah nak hafal. Kalau kamu bukan setakat boleh Sayyidina Ali pegang diturunkan oleh Allah Ta'ala Asmaul. Free, jangan tanya saya tak ada ijazah tu. Saya tak ada. Hanya saya ceritakan khazanah ilmu-ilmu orang dahulu. Ilmu orang dahulu. Ceritanya panjang lah. Kan kelebihan, kalau dapat satu benda begitu, kalau dia berpuasa 10 tahun sentiasa didampingi oleh itu, akan dia melekat celah-celah bau, tak sentiasa wangi dan para malaikat akan bersamanya. Itu hakikat sebenarnya Allah saja yang tahu.
Kemudian seorang ulama terkenal kita itu selawat, dan kitab selawat ini dirumikan dan ditulis karena Allah, tapi sesuatu tidak ada zatan yang ada tidak ulama tarikat dia tidak akan nak sesuatu. Siapa guru-guru